Okay geng, selamat kembali. Nama aku Jimmy. Dulunya aku ada buat video dekat TikTok, tapi sekarang aku hanya mampu buat video dekat YouTube saja. Dalam minggu ni kita akan lihat perlawanan di antara Aston Villa menentang Manchester United. Jom kita tengok. Manchester United seperti kita tahu musim ni memang tak memperangsangkan. Ada perlawanan yang boleh orang kata kita curi perlawanan seperti di Brentford. Ada perlawanan yang kita menang tapi tidak nampak begitu meyakinkan. Dan banyak lagi perlawanan yang kita kalah sebenarnya. Di Liga kita ada dalam 9 kekalahan. CL memang crash out. Jadi kerisauan tu semestinya ada apabila menentang pasukan seperti Aston Villa, di mana mereka mempunyai satu musim yang sangat menakjubkan di bawah Unai Emery. Tapi kita kena sedarlah, Aston Villa antara pasukan yang paling tinggi highline-nya di Liga. Itu memberikan ruang untuk winger kita yang laju seperti Marcus Rashford dan menggunakan kekuatan hantaran jauh Bruno Fernandes untuk membawa bola tinggi, melepasi line defensif yang tinggi tersebut, yang secara tak langsung meletakkan Marcus Rashford dalam situasi 1 lawan 1. Dengan ketiadaan Lisandro Martinez, salah satu pemain penting di bawah skuad Erik ten Hag, terutamanya pada segi build up ataupun fasa pembinaan serangan, ten Hag tak boleh buat apalah kan. Dah cedera lutut tak tahu 6 ke 8 minggu tak silap aku. Terpaksalah memainkan Harry Maguire dan Rafael Varane di centre back. Yang menariknya pada perlawanan ini, Harry Maguire diletakkan di left centre back, manakala Rafael Varane diletakkan di right centre back. Kalau korang tanya aku jujur, aku memang tak expect apa-apalah pada perlawanan menentang Villa ni, sebab kita tahulah rekod Erik ten Hag menentang pasukan top 9 di Premier League ni memang tak cantik. Kalah memanjang, tak boleh dapat results. Villa pula baru tewas 2 kali berturut-turut di rumah kepada Newcastle dan Chelsea. Tentu diorang nak bounce back. Tapi tidak, 20 minit pertama United menunjukkan satu persembahan yang menarik. United bermain dengan baik dari segi menekan tinggi, menggunakan set piece sebaiknya dan mendapat gol pertama dari Rasmus Højlund. Kita kena lihat dan petikai Unai Emery pada skema defensif corner Villa ini. Sebab kita tahu Boubacar Kamara tak adalah tinggi mana, tetapi disuruh untuk main Mark Maguire. Hasilnya Harry Maguire mempunyai kelebihan secara tidak langsung membuat satu umpanan atau assist kepada Rasmus Højlund yang menghidup peluang dengan baik. Kredit juga kepada Ollie Watkins untuk tidak meng-offsidekan Højlund. Tanpa kawalan bola, United bertahan dengan mid block 4-4-2 seperti korang boleh nampak dalam gambar ni. Højlund dan Fernandes diletakkan di atas menjaga kawasan tengah untuk memberhentikan servis kepada double pivot Villa, Douglas Luiz dan Boubacar Kamara. Second half ni hangat. Bukan setakat Luke Shaw dikeluarkan pada separuh kedua disebabkan precaution. Ini Erik ten Hag sendiri dah cakap sebagai langkah berjaga-jaga saja. Lindelof masuk kena masak beberapa kali dengan Leon Bailey di sebelah kiri dan Aston Villa berjaya menyamakan kedudukan. Sedikit lantunan daripada corner, tampanan Onana, Leon Bailey sekali lagi percuma di sebelah kiri tu membawa masuk satu rembatan rambang. Douglas Luiz berada di kedudukan tepat untuk menjadikan gol penyamaan. Yang kelakarnya selepas dijaringkan gol je, memang dia menganjing gila Mat. Memang dia menganjing gila dekat muka Onana. Aku tak tahu apa dia tak puas hati dengan Mamat tu. Tapi sebagai peminat United, kau memang bengang lah. Memang kau sumpah seranah lah si Douglas Luiz ni. Kurang ajar bapak belagaknya kan. Tak kisahlah Douglas Luiz tu. Yang penting ten Hag cakap, release the Kraken. Scott McTominay masuk menggantikan Marcus Rashford. Bagi aku, Rashford efektif je dekat sayap tu. Cuma tak ada gol atau assist untuk ditunjukkan. Lindelof pun kita sedarlah, dia bukan seorang left back natural, jadi dia takkan naik ke atas sangat untuk bantu Marcus Rashford dalam bahagian serangan. Sinergi dia tak sama, jadi Rashford terpaksa dikorbankan untuk Scott McTominay. Dan Scott McTominay ibarat sotong gergasi di lautan membuat onar. 12 minit selepas dimasukkan, beliau menjaringkan gol kemenangan. Kredit kepada Bruno untuk membuat satu pergerakan menarik seorang pemain, maksudnya Mainu mempunyai ruang untuk dieksploit. Satu footwork atau skill La Croqueta kemas daripada Mainu, lalu bijaksana mengenali dua figura besar di dalam kotak penalti, iaitu Rasmus Højlund dan Scott McTominay, membawa cross deras ke kawasan right back Matty Cash yang kita sedar tak sebesar mana. Lebih tinggi peluang untuk McTominay menanduk dan what a header bro, what an header. United akhirnya mengungguli cabaran, menang. Akhirnya berjaya menang menentang top 9 away from home bagi meneruskan misi mencari saingan UCL untuk musim hadapan. Yang menariknya, selepas perlawanan ini timbul satu statistik yang menunjukkan tanpa jaringan Scott McTominay pada musim ini, United akan mereput di tempat ke-12 Liga. Jadi gol-gol yang dijaringkan tu memang sangat penting. Korang tahulah, kalau dekat Twitter, dekat X sana, aku vokal dalam mengekalkan McTominay sebagai squad member.
Pendapat aku belum tiba masa untuk jual lagi. Mamat ni datang dari akademi, gaji pun murah lagi, low maintenance, tak bising sangat kalau main sikit minit, tak dapat main first team, agak fleksibel pada beberapa posisi dan paling penting, menunjukkan kemampuan menjaringkan gol pada saat genting sama ada untuk Scotland atau Manchester United. Kena bagi kredit kepada Erik ten Hag sebab aku rasa cara dia menggunakan McTominay tu adalah cara yang paling optimum. Pertama, kau tak guna banyak sangat dia pada fasa build up, pada fasa pembinaan serangan. Sebab kita tahulah antara kritikan kita terhadap McTominay adalah dia ni tak boleh pegang bola sangat. Dia ni hantar pun kadang-kadang terlebih power, tak cukup power. Dia tak ada satu skill yang lazim seperti seorang midfielder yang kita biasa lihat. Tapi pada fasa serangan, dia tak terlibat dalam membina serangan. Maksudnya dia diletakkan di dalam kotak penalti bersama Rasmus Højlund. Apabila di dalam posisi tersebut di dalam kotak penalti, beliau boleh menggunakan kelebihan fizikal dia untuk membuat kacau. Dan daripada kacau bilau tersebutlah United boleh mencari gol. Harry Maguire dinamakan Man of the Match rasmi perlawanan. Tak terkejut di mata aku sebab banyak aksinya memberhentikan serangan Villa. 4 tackle, pelbagai duels dimenangi, 100% rekod saingan di udara mendiamkan penyerang Villa oleh Watkins. Ditambah pula dengan assist untuk gol pertama. Ini sebuah romantika bola sepak yang wajib diberi penghargaan. Ibarat Phoenix bangkit dari abu. Dan satu perkara, kalau korang tahu pasal video aku, korang tahulah takkan lengkap tanpa pujian terhadap prestasi Diogo Dalot. Pada video sebelum ini, aku pernah puji Dalot antara pemain paling improve di bawah Erik ten Hag. Lebih berani dribble, kebolehan defensif lebih solid dan konsisten, mampu bermain di kedua posisi fullback, menjadi aset berharga terhadap pasukan. Di dalam perlawanan ini, prestasinya terus diperkuatkan lagi. Assist baik kepada gol kemenangan Scott McTominay, pelbagai clearances, mempunyai tugas besar man marking Jacob Ramsey disertakan ancaman wingback Villa Alex Moreno. Cemerlang dengan 5 clearances, 2 block shots, 2 interceptions, 2 tackle, 1 penyelamatan gawang dengan berada di posisi tepat dan terlibat dalam pembinaan serangan United dengan 2 cross, 2 key passes dan 1 peluang besar dicipta. Sekiranya Diogo Dalot terus beristiqomah dan konsisten, tak terkejut kalau beliau dapat menjadikan posisi right back sebagai posisinya pada jangka masa panjang. Satu lagi prestasi yang aku rasa ramai tak perasan adalah prestasi Andre Onana. Sebelum perlawanan, Unai Emery sendiri ada memuji Onana dari segi build up dan perlu menghentikan United bermula daripada penjaga gawang. Namun build up bukan perkara yang ditunjukkan Onana dalam perlawanan ini. Aku anggap ini perlawanan terbaik Onana bukan setakat dari segi penyelamatan gawang, tapi juga sangat aktif membuat sweeping keluar daripada kotak sendiri sekaligus menghalang peluang daripada terus tercipta. Anjinglah Onana macam mana sekalipun Douglas Luiz, kredit perlu diberi kepada beliau. Kalau bukan kerana Onana, Manchester United mungkin tewas dengan jumlah yang besar. Hai, buat penat-penat je menganjing. Dah lah kalah. Last kali koyak juga dengan si Rasmus Højlund. Tapi kan, aku ada seorang lagi man of the match yang aku nak bagi itu kepada Rafael Varane. Kalau korang tengok dalam video ni, selepas saja jaringan Scott McTominay, Varane kau tahu yang waktu concede tu dia memang tak puas hati muka dengan si Douglas Luiz ni. Dia pergi mengancing balik Douglas Luiz, referee semua datang balik. Aku pun sedap gila. Itulah orang kata, dengan Manchester United ni kau tak boleh celebrate awal sangat. Bola ni bulat, macam-macam boleh berlaku aku tahu, tapi memang seronok lah. Aku sebenarnya tak adalah puas hati sangat tengok prestasi secara keseluruhan, lagi-lagi dengan structure yang Ten Hag buat pada perlawanan ini. Tapi nak ke tak nak, drama-drama macam perangai Douglas Luiz, Onana, Varane ni semua memang satu perkara lah yang terus membuatkan kita menonton bola sepak. Dan aku harap perkara-perkara macam ni tak akan mati di telan zaman. Apa-apa pun, itu sahaja review aku pada minggu ini. Terima kasih kerana sudi menonton. Aku memang enjoy gila game ni. Korang pula macam mana? Korang boleh tinggalkan kat ruang komen. Kalau korang nak tengok lebih banyak konten daripada aku, kalau korang suka gaya aku, korang boleh tekan like, subscribe dan jangan lupa share dekat kawan-kawan di luar sana. Okay? Alright, terima kasih semua. Assalamualaikum.